Yo guys, welcome to my video. Hari ni aku nak ceritakan sikit dekat korang satu jenama yang agak rare masuk dalam aku punya channel. That is iQOO 12 yang baru sahaja launch kalau ikutkan. And harga dia pun sebenarnya is not bad considering dia pakai latest tech yang ada. Tapi apa yang menarik dekat mata aku adalah sebenarnya telefon ni dia collaboration dengan BMW M Motorsport. Kalau kau nak tahu, BMW M Motorsport ni dia masuk pertandingan dekat Germany dipanggil DTM. Basically semua division yang hebat-hebat untuk racing ada dekat situ untuk buatkan dia punya kereta tu laju. And BMW dia guna kereta spesifik BMW M4 yang baru ni GT3. So ni adalah boleh kata paling famous dalam dia orang punya line up. Dan paling jelas yang korang boleh nampak adalah dia akan ada stripe dekat bawah ni. Stripe dekat bawah ni sebenarnya adalah BMW M signature tau. Tapi bagi aku dekat sini dia sangat minimalis. Dia tak orang kata nampak tu adalah M sangat ataupun collaboration sangat, tak macam kebanyakan jenama lain yang siap buat colour, yang siap buat stripe. Yang ni minimal je and buatkan telefon ni nampak mahal. In terms of dia punya look, bagi aku persoal juga bila sebut pasal BMW M ni kan, mana dia punya hidung besar dekat depan tu. So tak ada, dia tak kelakar macam kebanyakan jenama lain yang buat collaboration. So that's a good thing untuk iQOO 12 kali ni. Pertama sekali kita terus cakap pasal dia punya performance. iQOO 12 kali ni dia pakai Snapdragon 8 Gen 3. So this is the latest. Ni adalah salah satunya jenama ataupun model yang pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang official dekat Malaysia yang korang boleh beli pada tahun 2023. Couplekan dengan 16GB RAM. Lepas tu dia punya storage pula adalah 512GB. And aku dah try main contohnya macam Genshin Impact dan juga PUBG Mobile. So PUBG Mobile kalau korang memang curious, dia memang support sampai 90fps. Dan ada satu lagi chip yang akan buatkan korang punya game tu more immerse lagi, orang kata lancar. Lepas tu dia support sampai 144Hz tu adalah dia punya chip Q1. So benda ni sepatutnya boostkan lagi korang punya frame rate tu untuk capai that level of apa yang iQOO nak untuk dia orang punya jenama. So that's why dia ada specialty untuk buatkan dia punya brand lagi special daripada kebanyakan jenama yang lain. Biasanya untuk sebuah telefon yang perform in terms of gaming sepatutnya ada mode dia sendiri. Contohnya macam normal biasalah untuk korang guna untuk seharian kan. Contohnya macam reply messages, buka apps dan sebagainya. Tapi untuk fokuskan gaming mesti ada mode untuk accelerate that GPU, that CPU untuk pastikan korang punya game tu lagi smooth. So dekat sini memang ada. Dia akan ada mode monster untuk korang acceleratekan korang punya GPU ataupun CPU ataupun prosesor yang korang ada dekat situ. Mana-mana prosesor yang ada dekat situ untuk fokuskan terhadap game yang korang tengah main. Antara benda yang dia boleh bagi juga adalah korang boleh adjust dia punya sensitivity tu untuk ikut korang punya jari setepat mana yang korang nak, selaju mana yang korang nak, and sesmooth mana yang korang nak. Sebab ada orang juga yang macam kalau terlalu laju mata boleh jadi pening ataupun boleh kata motion sickness lah. Aku ada benda tu, so aku akan adjust sikit untuk pastikan dia punya frame rate tu ataupun dia punya jitter tu lagi kurang. So dekat sinilah aku kata function ni sangat-sangat penting untuk sebuah telefon yang memang fokuskan terhadap games. Untuk PUBG Mobile aku dah try main game ni, memang smooth sahaja 90fps, and then dia punya graphics pun boleh kata decent enough and tak ada masalah lagging dan juga tak ada masalah contohnya macam korang tak nampak musuh tu. So dekat sini kalau korang zoom ke, kalau korang tengok daripada jauh ke tanpa menggunakan scope tu, tak ada masalah untuk tahu dekat mana korang punya musuh. In terms of screen tu usually akan ada masalah bila telefon akan start rasa panas. Dekat sini tak ada pun masalah benda tu. Lepas tu aku try juga Genshin Impact untuk tengok dia punya graphics, dia punya FPS dapat concern ataupun tak, sebab ni adalah salah satu game yang memang pentingkan map yang besar. And then kau boleh nampak pada jarak yang jauh. So biasanya kalau PUBG ni macam lebih kepada fokuskan terhadap FPS je kan. Tapi yang ni fokuskan juga dekat FPS. But in a long run, this graphic memang intense sangat-sangat. Boleh buatkan kalau telefon tu tak fokus terhadap gaming akan cepat panas. iQOO 12 nampak macam tak ada masalah overheating yang aku boleh nampak. And mungkin thanks kepada dia punya cooling system juga, sebab iQOO 12 dia ada 6K vapor chamber. Cooling system yang baru, that is dia ada 4 zone yang boleh sejukkan dia punya prosesor daripada overheating and kekalkan pada suhu yang korang boleh main and tak ada membakar dekat tangan. Alright, macam mana pula dengan dia punya kamera Fazli? Is it good?
Dekat sini iQOO dia gunakan 50 megapixel setup dan juga 60 megapixel. So untuk dia punya main sensor adalah 50 megapixel, and then untuk telefoto 64 megapixel, ultra wide pula adalah 50 megapixel. A decent count untuk orang memang nak fokus terhadap untuk tangkap gambar kan. And kalau korang nak tahu juga fun fact pasal telefon ni, dia punya lens ni actually dia curve tau dekat tepi. Korang mungkin tak nampak kalau aku tunjuk macam ni, but bila korang tengok secara close up, dekat hujung-hujung ni sebenarnya adalah a curved screen. Ni adalah salah satunya telefon flagship yang aku nampak buat design lens macam ni tau. Yang lain tak ada, nampak unik, and mungkin dia nak nampakkan kena dengan dia punya camera design lah kan. Actually untuk design kamera ni, dia adalah orang kata porthole punya design, sama macam spaceship dekat luar yang kau boleh nampak tu, dia diinspirasikan oleh tu, bukan daripada kereta BMW yang ada dekat hidung tu. But to me is a good looking phone. Aku tak nampak telefon ni macam orang lain, copycat ke tak ada. Dia memang unik dekat iQOO 12 saja. Tu yang penting sebenarnya. Alright, macam mana dengan dia punya gambar lah dekat sini? Dapat tarik ke that detail masuk dalam dia punya lens? Sepatutnya kali ni lens dia dah pakai yang low light punya sensitif untuk tangkap gambar, untuk bagi more light in dekat dia orang punya sensor. Dekat sini aku boleh nampak lah hasil dia, sebab aku dah try untuk tangkap gambar at low light ataupun indoor, dan dia dapat tarik, dia dapat detailkan gambar yang korang tangkap tu supaya dia nampak lagi lawa. Not just that, dia juga tarik color, bukan untuk buatkan dia punya gambar tu terang je, tapi accurate kind of color untuk dia displaykan dekat dia orang punya screen. So this is a good stuff daripada iQOO 12 ni sendiri, sebab benda ni lah yang buatkan orang tertarik untuk beli dia orang punya jenama. Bila cakap pasal multiple setup in terms of dia punya lens, mestilah korang akan pentingkan dia orang punya balance antara ketiga-tiga lens tersebut, ataupun dia punya white balance lah. So dia tak nak nampak berbeza yang ketara antara ultra wide, wide dan juga telefoto bila korang zoom in. Aku try untuk tangkap gambar untuk semua lens dekat sini. Korang boleh nampak dekat sini white balance dia, color dia hampir sama sahaja, tak ada perubahan yang ketara yang korang boleh nampak, unless kalau korang pixel peeping. So iQOO done a good job dekat sini menurut apa yang aku nampak, and korang juga boleh zoom sampai 100 kali kalau korang nak dengan dia punya telefoto 3x zoom tu 64 megapixel. Cuma je nasihat aku, pakailah macam 3 kali ataupun 10 kali zoom je. Above that dah tak nampak macam okey sangat dah, sebab ialah siapa je yang guna sampai 100x zoom kan. So kalau korang nak zoom yang decent and tak ada nampak pecah, 10x zoom adalah amount yang cukup aku recommend untuk korang, sebab semua benda boleh nampak detail lagi. Korang boleh post dekat social media and orang tak nampak macam tu adalah 10 kali zoom. Tu yang best bila pakai iQOO 12. Lepas tu aku cuba juga rakam video 4K 30fps. Dekat sini kau boleh nampak dia punya detail tu memang bagus and preserve, dan juga yang paling penting sebenarnya adalah stabilization. Dia tak ada nampak jitter sangat and tak ada nampak pelik sangat. So dekat sini kalau korang fokuskan untuk rakam video, untuk buat kau punya story ke, kau punya YouTube video ke, TikTok video ke, is a good choice untuk korang rakam menggunakan iQOO 12 sebenarnya. Alright, sekarang kita cakap pasal dia punya battery life lah kan. Dekat sini dia pakai 5000 mAh, quite decent, and untuk orang yang fokuskan terhadap gaming, 5000 mAh is a good number untuk ada dalam telefon korang. Sepanjang aku guna sebenarnya dekat luar, kebanyakannya memang to the extreme, tangkap gambar, main game, dan juga boleh kata extreme heat lah dekat luar sana. Dia punya bateri dapat tahan 5 jam daripada 100% sampailah kepada 5%. So this is a good number untuk korang guna as a daily driver. Kalau korang nak top up pula, dia ada flash charge 120W. So dekat sini boleh top up dalam masa like 24 minit, 27 minit macam tu. Sangat-sangat cepat, sangat-sangat laju. Aku sangat suka dengan charging speed yang macam ni. Aku sangat recommend. Benda yang aku nak fokuskan juga dekat sini adalah dia punya screen dekat sini. Size dia sama je, biasa je, 6.78 inci. Banyak ada hadir kat luar sana. Tapi 144Hz refresh rate tu adalah benda yang korang sangat jarang dapat untuk sebuah telefon biasa dan juga gaming. Dia punya screen pula adalah LTPO AMOLED. So this is a decent punya screen untuk korang guna as a daily, and even untuk fokuskan terhadap gaming sekalipun. Lepas tu kalau korang tak suka gimmick lah kan, ni adalah flat screen, dia bukan curved display. Aku tahu ramai orang cari yang flat screen instead of a curved display sekarang, sebab yelah screen protector dia entah nak cari dekat mana, and ada masalah, tak boleh nak custom dan sebagainya. So this is a decent one kalau korang nak cari. And aku suka juga dia tak ada dagu yang tebal dekat bawah. Dia sekata je, sama je sekeliling.
So that's a signature untuk sebuah telefon flagship. Cuma je dekat sini iQOO 12 dia tak charge mahal sangat untuk telefon ni. Dia charge basically affordable untuk sebuah telefon flagship. Sekarang aku tak boleh nak bagi tahu lagi, and even lagi murah daripada telefon Apple kalau korang nak tahu. Level macam tu sekali. So dia tak capai RM4,000. Tu adalah clue yang aku boleh bagi. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. See you also, make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Cantik comel Aku tak tahu kenapa. Aku berkenal lah dengan BMW punya collaboration. Dia tak over sangat, sebab biasanya kalau ada collaboration dia macam ada stripe besar lah, kiri kanan, warna yang neon terang. Yang ni tak. Nampak elegant, at the same time screams performance all the way. Tu je yang aku boleh kata.